Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pengajian kita berkenaan tentang musnad sahabat. Minggu lepas saya terlupa nak ceritakan pada tuan-tuan apa yang dimaksudkan dengan musnad. Musnad ni adalah satu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan buka Musnad Al-Imam Ahmad, tuan-tuan akan dapati bila tuan-tuan buka, Al-Imam Ahmad susun dengan nama sahabat dulu. Bab yang pertama tentang Musnad Abu Bakar, katakan. Iaitu dia akan menghimpunkan hadis-hadis daripada Saidina Abu Bakar sahaja. Kemudian bab yang seterusnya Musnad Umar bin Khattab sebagai contoh. Kemudian bab yang seterusnya nama-nama sahabat. Jadi hadis-hadis tu dihimpunkan ataupun dikumpulkan adalah berdasarkan kepada nama para sahabat ataupun perawi di kalangan sahabat. Dia berbeza dengan sunan yang tuan-tuan baca, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi. Sunan pula adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqah. Bab-bab fiqah. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab Sunan Abu Dawud, tuan-tuan akan dapati bab yang pertama Al-Imam Abu Dawud tulis tentang taharah dahulu. Iaitu maknanya bab taharah ni bab tentang bersuci. Kemudian bab solat, kemudian bab zakat ke, maknanya kitab sunan ni disusun berdasarkan perbahasan tentang tajuk-tajuk fiqah. Dia berbeza dengan musnad. Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi iaitu para sahabat tu sendiri tadi. Baik, hari ni kita akan masuk hadis yang kedua. Kalau minggu lepas saya ceritakan pada tuan-tuan tentang Musnad Abu Bakar, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Bakar. Tapi kali ini insya-Allah saya akan ceritakan pula pada tuan-tuan hadis daripada Saidina Umar. Hadis daripada Saidina Umar ni sebenarnya banyak. Saya akan pilih ada hadis-hadis yang saya rasakan agak menarik untuk kita kongsikan bersama. Pertama, kita boleh dapat pelajaran daripada hadis ni. Kemudian kita boleh mengenali juga sahabat yang kita pilih hadis-hadis daripada mereka. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad dia. Hadis ni menceritakan tentang kisah di antara dialog antara Rasulullah dengan Saidina Umar, yang mana Al-Imam Ahmad menukilkan daripada anak Saidina Umar sendiri yang menceritakan. Dia kata, An Abdullah bin Umar, An Umar radhiyallahu anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sta'adhana fil umrah. Hadis ni menyebutkan yang Saidina Umar meminta izin daripada Rasulullah untuk pergi umrah. Dia kata, annahu sta'adhanahu fil umrati fa'udhina lahu, ataupun fa'adhana lahu. Maka bila Saidina Umar minta izin daripada Rasulullah untuk pergi umrah, Rasulullah bagi kebenaran. Rasulullah berikan kepada dia kebenaran. Faqala, kemudian Rasulullah cakap kepada Saidina Umar. Rasulullah kata, faqala ya akhi la tansana min du'aika. Wahai akhi, iaitu dia kata Rasulullah panggil kepada Saidina Umar akhi. Dia kata, wahai saudaraku ataupun akhi, la tansana min du'aika. Jangan lupa untuk mendoakan kami. Terjemahan mudahnya, jangan lupa untuk mendoakan kami. Ataupun dalam sebahagian lafaz menyebutkan, dia kata, ya akhi asyrikna fi du'aika. Wahai akhi, sertakan sekali doa kami, doa untuk buat kami. Doa buat kami. Jadi Umar bila dengar Rasulullah panggil dia akhi itu tadi, Umar kata, faqala Umar ma ahabba anna li biha ma talat alaihi syams liqaulihi ya akhi. Saidina Umar terus kata, dia kata tak ada benda yang terbit daripada matahari ni, ataupun tidak ada benda yang ada dalam dunia ni yang boleh menyebabkan aku lebih gembira melainkan kata-kata Rasulullah yang memanggil aku ya akhi ni tadi. Maknanya Umar sangat gembira apabila Rasulullah tanya atau Rasulullah kata kepada dia, ya akhi la tansana min du'aika. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan kami dalam doa engkau. Cantik bagaimana Rasulullah dialog dengan Umar ni. Bahkan Rasulullah panggil dia dengan nama yang baik. Bahkan Rasulullah minta doa daripada Saidina Umar ni tadi. Hadis ni kalau mengikut beberapa riwayat mengatakan ada sebahagian perawi yang mengatakan kedudukannya sebagai kedudukan yang hasan sahih ataupun hasan. Tetapi ulama yang mutaakhirin, ulama yang kemudian selepas daripada ni mengkaji hadis ni, ada masalah sikit dari bab status dia, iaitu ada yang mengatakan bahawa ianya adalah hadis yang dhaif seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar.
Cumanya hadis berkenaan tentang kita minta doa daripada orang yang saleh ni tadi, ada hadis yang lain yang lebih sahih daripada hadis ni. Cuma saya pilih hadis ni sebagai satu perkongsian dengan tuan-tuan bagaimana Rasulullah berdialog dengan Sayyidina Umar ni sendiri tadi. Bahkan kalau berdasarkan hadis ni juga Rasulullah menyarankan ataupun meminta doa daripada Sayyidina Umar. Berkenaan dengan hadis yang sahih yang lain yang mengharuskan kita minta doa daripada orang yang saleh ni tadi akan saya ceritakan dalam pengajaran hadis ni sebentar ni tadi. Macam biasa juga, macam minggu yang lepas, ketika mana kita bahaskan tentang sesuatu hadis, maka kita akan tengok ataupun explore dulu tentang siapa rawiul a'la, iaitu siapa perawi yang tertinggi. Dalam hadis ni perawi yang tertinggi dia adalah Sayyidina Umar sendirilah. Maksudnya Umar sendiri yang menyampaikan ataupun menceritakan. Ataupun hadis ni berkenaan dengan Umar sendiri, yang menyampaikannya adalah anak dia iaitu Abdullah bin Umar. Tapi sebelum tu kita cerita sedikit tentang Sayyidina Umar ni, yang mana dialah yang mendapat ataupun berurusan direct dengan Rasulullah dalam hadis ni, sehingga Rasulullah memanggil dia dengan ya akhi itu tadi. Bahkan dia sendiri menyatakan tidak ada perkara yang lebih indah dalam dunia ni daripada apa yang matahari terbitkan ataupun daripada apa yang lahir daripada dunia ni, selain daripada kata-kata Rasulullah memanggil aku dengan akhi itu tadi. Jadi kat sini kalau tuan-tuan tengok perawinya ataupun yang menyampaikan kisah ni ataupun yang berdialog ataupun menceritakan juga adalah Sayyidina Umar tu sendiri, selain daripada anak dia Abdullah bin Umar ni tadi. Sebelum tu kita bincangkan sedikit ataupun mari kita kenali siapa dulu Sayyidina Umar. Umar ni kalau tuan-tuan perhatikan, dia ni lebih muda daripada Rasulullah 13 tahun. Maksudnya dia lahir lepas daripada Rasulullah lahir 13 tahun. Kemudian kalau Rasulullah, ketika mana Rasulullah dilantik menjadi Rasul, iaitu pada usia Rasulullah 40 tahun, usia Umar lebih kurang 27 tahun. Maknanya masih lagi muda. Bahkan dia muda lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Bahkan Umar lebih muda daripada Sayyidina Uthman. Maknanya orang ni memang muda tetapi bersemangat, mempunyai karakter yang tersendiri. Menurut Al-Imam Ibn Ishaq, Sayyidina Umar ni dia memeluk Islam pada tahun ke-5 selepas kenabian. Ada yang kata lebih awal, tetapi saya cenderung untuk bersetuju dengan pandangan dengan pandangan Al-Imam Ibn Ishaq yang menyatakan Umar dia memeluk Islam setelah daripada beberapa tahun Rasulullah menjalankan dakwah secara rahsia. Sayyidina Umar ni juga adalah salah satunya sahabat yang Rasulullah bagi jaminan direct yang dia ni akan dijanjikan syurga. Yang ni dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari. Ataupun hadis ni Rasulullah berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari, qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa. Satu hari Rasulullah arahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari supaya bukakan pintu. Rasulullah kata kepada Abi Musa, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukalah pintu tu dan bagi tahulah kepada orang yang akan datang kepada pintu tu tentang berita gembira yang dia akan masuk syurga. Fafutihat lahu fa idza huwa Umar. Apabila dibukakan pintu kepadanya, rupanya Umar yang muncul. Maknanya Rasulullah dah tahu dah. Orang yang akan datang tu, yang akan dijanjikan syurga itu adalah Sayyidina Umar sendiri. Bahkan Rasulullah pernah memuji Umar dalam sebuah hadis yang popular. Yang ni tuan-tuan tahu, yang mana Umar dia tidak akan lalu dalam satu lorong, yang mana kalau dia lalu dalam lorong tu syaitan akan lari daripada dia. Rasulullah pernah memanggil Umar, dia kata, ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadi ma laqika syaitan salikan. Rasulullah kata takkan syaitan tidak akan lalu satu fajjan qattan, tak akan lalu satu ruang ataupun satu lorong illa salaka fajjan ghaira fajjik. Iaitu Rasulullah kata syaitan takkan lalu lorong yang kau lalu. Maknanya ketegasan ataupun kekuatan Umar ni tadi sehingga digeruni oleh syaitan sendiri. Dalam penafsiran tentang hadis ni mungkin boleh ditafsirkan dengan pelbagai. Maknanya dari aspek keilmuan Umar, ketegasan Umar tentang agama dan sebagainya. Tapi nak menunjukkan bagaimana ketinggian Umar ni, kedudukan dia sehingga dia dibimbangi oleh syaitan. Mungkin atas dasar ilmu dia boleh membetulkan kebenaran. Mungkin kerana kekuatan dia tu sendiri yang boleh menegakkan kebenaran ataupun melihat kebenaran dari aspek kekuatan dia tu sendiri. Kemudian Umar ni juga adalah sahabat yang
pandangan dia bertepatan dengan wahyu. Ini salah satu perkara yang istimewanya Umar. Cadangan yang dia pernah berikan ataupun pandangan yang diberikan kadang-kadang selari ataupun ada beberapanya selari dengan Al-Quran. Yang ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang menceritakan Umar sendiri mengakui, dia kata wafaqtu rabbi fi thalath. Tuhan aku setuju dengan aku dalam 3 perkara. Pertamanya yang dari aspek bagaimana tentang mengambil tempat ataupun Umar pernah mencadangkan supaya kedudukan salat tu ditempatkan di tempat maqam Ibrahim. Lalu turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian juga begitu juga dengan ayat hijab. Sayyidina Umar sendiri pernah mencadangkan kepada Rasulullah. Dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna. Wahai Rasulullah, kalaulah kau boleh arahkan ataupun kalau kau boleh keluarkan perintah supaya para isteri ataupun para ummahatul mukminin ini diwajibkan kepada mereka tudung dan sebagainya, lalu turun ayat berkenaan tentang tudung dan begitu juga dengan cadangan Umar berkenaan tentang tawanan tentera Badar. Kalau tak silap saya pun begitu juga, yang menunjukkan cadangan Umar ni dipersetujui ataupun selepas daripada itu turun wahyu berkenaan tentang apa yang pernah disuarakan oleh Sayyidina Umar ni sendiri. Begitu maknanya bukan calang-calang orang dia. Orang ni dijanjikan oleh Rasulullah dengan syurga. Kemudian orang ni juga adalah orang yang Rasulullah kata syaitan takkan lalu satu lorong dengan dia. Kemudian dia juga adalah orang yang pandangan dia selari dengan wahyu tu sendiri tadi. Ini berkenaan tentang peribadi Sayyidina Umar. Tetapi sebagai penuntut ilmu, saya cadangkan juga kita teliti bagaimana pendekatan Umar ni berkenaan tentang saranan dia terhadap penuntut ilmu ataupun apa yang kita boleh belajar daripada Sayyidina Umar tentang menuntut ilmu ni sendiri tadi. Menurut Abul Aliyah Ar-Rayyahi. Abul Aliyah Ar-Rayyahi ni adalah seorang tabi'in. Sebenarnya dia dah hidup pada zaman Rasulullah di Baghdad. Tetapi dia memeluk Islam ataupun dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dia tidak boleh dikategorikan sebagai sahabat. Kerana sahabat ni kategori dia adalah ataupun definisi sahabat adalah man laqiyan Nabi, siapa yang pernah berjumpa Nabi, wa amana bihi, dan kemudian dia beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, dan kemudian dia Islam, dia meninggal dalam keadaan dia Islam. Jadi siapa yang ada 3 syarat ni dia layak digelar sebagai sahabat. Abul Aliyah adalah seorang tabi'in yang tak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Kalau dia walaupun dia hidup satu zaman tetapi dia tak sempat jumpa dengan Rasulullah, lalu tidak dia dikategorikan sebagai seorang sahabat. Menurut Abul Aliyah, dia kata aku pernah murajaah, murajaah dalam bahasa Melayu dia mungkin murajaah juga, ulang kaji dengan Umar bacaan Quranku sebanyak 4 kali dengan Sayyidina Umar. Dia kata qara'atul Quran ala Umar 4 marat. Aku sering ulang kaji bacaan Quranku dengan Sayyidina Umar ni sebanyak 4 kali. Berarti Umar ni adalah orang yang rajin juga murajaah ataupun sering ulang kaji berkenaan tentang apa yang dipelajarinya daripada Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana murajaah Umar dengan para sahabat ni juga berlaku. Iaitu dalam sebuah hadis ada menceritakan tentang bagaimana Abu Musa Al-Asy'ari datang berjumpa dengan Umar selepas daripada waktu Isyak. Kalau ikutkan waktu Isyak, lepas daripada waktu Isyak ni waktu kita berehat. Tetapi Abu Musa datang waktu tu, lalu perkara ni diceritakan dalam sebuah asar ataupun direkodkan dalam kitab mengatakan ata Umar, yang mana Abu Musa Al-Asy'ari ata Umar bin Khattab ba'da al-Isyak. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari datang berjumpa dengan Sayyidina Umar lepas daripada Isyak. Faqala lahu Umar ma jaa bika. Umar kata kepada Abu Musa, apa benda engkau datang pada waktu lewat sebegini? Faqala Abu Musa, ji'tu atahaddath ilaika. Aku datang ni nak bacakan hadis, nak murajaah hadis dengan kau. Faqala Umar, hadhi sa'ah, dalam keadaan waktu macam ni. Maknanya waktu dah lewat. Faqala Abu Musa, innahu fiqhun. Ini adalah satu ilmu. Macam tu. Fajalasa Umar, maka diorang pun duduk dan diorang pun murajaah fatahaddatsa lailan. Maka diorang pun baca hadis tu pada malam tu. Kemudian selepas daripada itu mereka mendirikan solat bersama. Ini menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar ni adalah orang yang menyukai ataupun mencintai ilmu. Orang yang murajaah ilmu dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis, Umar pernah bergilir-gilir dengan jiran dia untuk mendengar hadis. Maknanya satu hari Umar pergi kerja, sahabat yang berjiran dengan dia pergi mendengar hadis daripada Rasulullah. Kemudian apabila hari yang keesoknya pula, Umar pula mendengar hadis. Kemudian sahabat dia pula pergi kerja. Dia bergilir-gilir untuk mendengar hadis daripada Rasulullah. Begitu Umar punya kecintaan ataupun
kecintaan lah, maknanya keseronokan dia dalam menuntut ilmu. Maknanya tak heranlah selepas daripada itu dia menjadi khalifah yang sangat baik ataupun sangat hebat, kerana penguasaan ilmu dia pun adalah penguasaan ilmu yang luar biasa. Selain daripada itu, bagi penuntut ilmu dia kena faham bahawa Umar ni adalah orang yang rajin murajaah ilmu. Kita juga sebagai penuntut ilmu harus memiliki sifat ni ataupun meneladani Umar dari aspek bagaimana Umar murajaah ilmu tu sendiri. Dari aspek yang kedua ni pula, Umar ni adalah orang yang suka praktikkan ilmu dia. Dia bukan sekadar belajar sahaja. Yang ni juga harus kita pelajari daripada Saidina Umar, yang menceritakan bagaimana dalam sebuah hadis juga ada menceritakan bagaimana para sahabat ni tidak mengambil Quran, melainkan mereka cuba mempraktikkan apa yang mereka pelajari daripada Quran itu sendiri. Perkara ni diriwayatkan daripada Abi Abdul Rahman, qala haddatsana man kana yuqri'una min ashabin nabi. Sebahagian sahabat Nabi yang mempelajari Quran daripada Rasulullah menceritakan kepada kami, annahum kanu yaqra'una min Rasulillah 10 ayat. Mereka ni mempelajari Quran daripada Rasulullah 10 ayat, fala ya'khuduna fil 10 ukhra. Mereka ni tak akan ambil 10 ayat yang kemudian hatta ya'lamuna ma fi hadhihi min al-'ilmi wal 'amal. Mereka tak akan ambil 10 ayat yang seterusnya, melainkan mereka dah faham dari aspek ilmu dan amalan yang mereka boleh pelajari daripada ayat itu tadi. Lalu mereka kata, qalu fa'alimna al-ilmu wal amal. Maka kami akan mengetahui dari aspek ilmu dan amal. Menunjukkan bagaimana para sahabat ni adalah orang yang pelajari Quran dan mereka mempraktikkan apa yang mereka pelajari daripada Quran. Begitu juga dengan Saidina Umar. Umar ni adalah orang yang kerap bertanya tentang sesuatu perkara. Dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang tokoh ataupun bekas penganut Yahudi yang memeluk Islam, yang mempunyai ilmu yang banyak berkenaan tentang agama yang terdahulu. Lalu ditanya kepada Abdullah bin Salam, man arbabul ilm, siapa orang yang mahir tentang ilmu ni? Lalu Abdullah bin Salam kata, alladzina ya'maluna bima ya'lamun, mereka yang mempraktikkan apa yang diamalkan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Qurtubi ada menceritakan yang Saidina Umar ni waktu dia nak mula ataupun waktu dia mempelajari surah Baqarah, dia mengambil masa 12 tahun. Dia kata ta'allama Umar bin Khattab surah Al-Baqarah bifiqhiha. Umar belajar surah Baqarah ni dari aspek fiqh dia, pengajaran dia, hukum yang berada dalam surah Baqarah ni, wa ma tahtawi alaihi fi 12 sanatan. Maknanya Umar belajar ilmu yang ada dalam surah Baqarah tu makan belas tahun. Dia bukan sekadar hafal surah Baqarah. Surah Baqarah ni mungkin kita boleh hafal setahun je. Bahkan orang yang mempunyai kekuatan ilmu ataupun kekuatan hafazan yang kuat, mungkin dia boleh hafal sebulan sahaja. Tapi Umar belajar daripada surah Baqarah ni memakan masa 12 tahun. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata wabnahu Abdullah bin Umar, dan anak dia Abdullah bin Umar meneliti ataupun mengkaji surah Baqarah ni ataupun menguasai surah Baqarah ni selama 8 tahun. Ini menunjukkan bagaimana mereka ni adalah keluarga yang berilmu, kemudian keluarga yang mengamalkan dengan ilmu ni tu tadi. Kemudian juga selain daripada Umar ni orang dia rajin murajaah ilmu, orang dia juga adalah mempraktikkan ilmu, orang ni juga adalah rajin ataupun tasabbut. Orang ni akan memastikan ilmu tu datang daripada sumber yang benar. Datang daripada sumber yang benar. Perkara ni pernah berlaku satu insiden yang direkodkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim dalam sahih dia menceritakan bagaimana satu hari Abu Sa'id Al-Khudri duduk dalam satu majlis, yang majlis Ubay bin Ka'ab. Yang ni minggu lepas ataupun sebelum ni saya pernah ceritakan tentang Ubay bin Ka'ab ni. Orang dia sangat tepat bacaan dia dari aspek Quran. Satu hari kami duduk dalam majlis Ubay bin Ka'ab, tiba-tiba datang Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni datang dalam wajah dia mughdaban. Datang dalam wajah dia macam marah ataupun sugul. Dalam sebahagian riwayat kata sugul. Muka dia macam nampak ada masalah. Sehinggalah dia berkata kepada para sahabat lain, dia kata anshudukumullah hal sami'a minkum ahadan. Abu Musa yang datang dalam keadaan sugul, muka dia marah tadi, dia tanya pada para sahabat, ada tak di kalangan kamu yang pernah mendengar hadis tentang Rasulullah suruh kita minta izin 3 kali kalau ketuk pintu rumah orang? Dia kata, adakah sebahagian daripada kamu pernah mendengar hadis isti'zanun salasah fa in uzina wa illa farja'? Pernah tak kamu dengar hadis ni yang kita kena minta izin 3 kali kalau datang rumah seseorang? Lalu Ubay tanya, Ubay tadi ada dalam majlis dia. Lalu Ubay tanya, wa ma dzaka, apa masalah kau dengan hadis ni? Qala, lalu Abu Musa Asy'ari pun ceritalah hadis masalah dia ataupun apa kisahnya.
Abu Musa al-Asy'ari kata, ista'adzantu ala Umar. Aku ketuk pintu rumah Umar 3 kali. Dia kata 3 kali aku tak dengar apa-apa jawapan. Aku tak dengar apa-apa jawapan daripada Saidina Umar. Dia kata falam yu'zan li. Aku tak dengar apa-apa jawapan dan aku tak pernah dengar izin daripada dia. Faraja'tu. Maka aku pun balik. Maka bila aku jumpa dia, ada yang kata bila aku jumpa dia balik, ada yang kata bila dia buka pintu aku tanya pada dia ataupun dia tanya kepada aku. Omar kata kenapa engkau balik? Maknanya lebih kurang macam tu lah. Maknanya kenapa kau balik? Lalu Abu Musa ceritakan hadis ni. Abu Musa kata Rasulullah pernah ajar kami supaya kalau kita minta izin 3 kali, kalau orang tuan rumah tak jawab, kami kena balik. Lalu Omar kata, Omar tak pernah dengar hadis ni. Omar kata, fa wallahi la uji'anna zahraka wa batanaka law la ta'tiyanna biman yashhadu laka ala hadha. Wallahi aku akan pukul engkau kalau engkau tak datangkan saksi yang pernah menyaksikan hadis ni disebutkan oleh Rasulullah. Maknanya Omar orang yang tegas. Omar kata, aku nak tahu hadis ni betul tak Rasulullah cakap. Kalau ada saksi lain mengesahkan, aku boleh terima. Kalau tak, aku pukul engkau ataupun aku kenakan hukuman terhadap engkau. Itu yang menyebabkan Abu Musa datang dalam keadaan sugul tu tadi. Kerana Omar warning dia sedangkan hadis ni dia dengar. Lalu bila ditanyakan dalam majlis Saidina Ubay ni tadi, maka ada para sahabat Nabi ataupun ada sahabat Nabi yang pernah dengar. Begitulah Omar begitu teliti. Maknanya 3 ilmu ataupun 3 sifat yang ada daripada Saidina Omar ni boleh kita pelajari daripada dia tentang bagaimana adab kita ataupun perilaku kita sebagai seorang penuntut ilmu. Pertama, kita kena rajin murajaah ilmu. Macam yang dilakukan oleh Saidina Umar kepada Abul Aliyah tu tadi. Abul Aliyah Ar-Rayahi tu tadi. Yang mana dia sering murajaah Al-Quran dengan Saidina Umar. Sehingga dikatakan aku baca Quran dengan Umar ni sebanyak 4 kali. Murajaah dia dengan Saidina Umar. Umar adalah orang yang rajin juga murajaah. Bila mana kita tengok hadis dia bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa datang rumah dia untuk membacakan hadis dengan dia. Walaupun lepas isyak dia datang dan dia dengar juga lagi. Yang keduanya adalah berkenaan tentang Umar ni adalah orang yang praktikal, maknanya apa yang dia pelajari dia akan praktikkan. Macam dalam surah Baqarah tadi dia menurut Al-Imam Qurtubi dia mengambil masa lebih kurang 12 tahun untuk menguasai ilmu yang ada dalam surah Baqarah tu untuk dia belajar dan dia praktikkan. Dan kemudian juga Umar ni juga adalah seorang yang memastikan ilmu tu datang daripada sumber yang betul. Kalau salah dia akan kenakan hukuman. Ataupun kalau salah dia akan pastikan ilmu tu datang daripada sumber yang betul. Baik, ini berkenaan tentang Saidina Umar. Agak panjang sikit berkenaan dengan Saidina Umar kerana hadis daripada dia sangat banyak. Ataupun hadis berkenaan dengan dia pun memang banyak. Dia ni adalah orang yang sangat tokoh yang agak popular juga dalam sejarah Islam. Baik, kemudian kita masuk kepada syarah hadis ataupun apa yang kita boleh pelajari daripada hadis tu tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi menceritakan bagaimana Umar ni minta izin daripada Rasulullah untuk menunaikan umrah. Ista'adzana Umar lil umrati. Umar ni minta izin daripada Rasulullah untuk menunaikan umrah. Fa'udhinalah, maka dia diberikan izin. Dia diberikan izin. Kemudian Rasulullah kata kepada dia, ya akhi la tansana min du'aika. Wahai akhi, jangan kau lupakan kami dalam doa kau. Maknanya kenang daku dalam doamu lah. Kalau dalam istilah Melayu kita, kenanglah daku dalam doamu, lebih kurang macam tu. Jadi baik, pengajaran daripada hadis ni antara yang menariknya adalah keharusan kita meminta doa daripada orang yang saleh. Orang yang saleh. Yang ni adalah dari yang orang yang saleh yang hidup. Yang ni yang menariknya yang disyarahkan sendiri oleh Dr. Salman Audah. Dr. Salman Audah pernah cerita tentang, dia kata bagaimana keharusan masyru'iyati an yatlabal insan minas salihin ad-du'a lahu. Ianya adalah satu yang disyariatkan ataupun sesuatu yang diharuskan oleh syarak untuk kita meminta doa daripada orang yang saleh. Yang ni Dr. Salman Audah dia ambil daripada penghujahan dia daripada ayat Quran sendiri bila mana anak-anak Nabi Yakub minta doa daripada ayah dia supaya mohon keampunan buat mereka atas apa kesalahan yang mereka lakukan. Yang ni yang disebutkan dalam surah Yusuf, yang mereka kata qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
wahai ayah kami, doakanlah keampunan buat kami kerana sesungguhnya kami ni adalah orang-orang yang bersalah. Jadi menurut Salman Audah, Dr. Salman Audah, dia kata ini menunjukkan bagaimana kita harus bagi kita untuk meminta doa daripada orang yang saleh, untuk mendoakan keampunan buat kita, untuk mendoakan keberkatan buat kita, kerana kadang-kadang doa orang yang saleh ni lebih cepat diperkenankan oleh Allah Ta'ala tu sendiri tadi. Macam tu juga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, yang mana satu hari Rasulullah sedang berkhutbah. Dia kata qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah. Satu hari Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jumaat, idz qama rajulun, berdirilah seorang lelaki, faqala ya Rasulullah, sahabat ni kata halakal qurra wa halakasy sya' fad'ullahi an yasqina. Dia kata tanaman-tanaman kami ni telah, ataupun bahan-bahan kami, ataupun tanaman hasil-hasil kami ni telah musnah kerana kemarau yang lama ataupun tidak turun hujan. Maka doalah kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan buat kami. Fad'ullaha an yasqiyana. Maka doakanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan lah, maksud dekat sini, ataupun memberikan ataupun menurunkan bantuannya. Famadda yadaihi wada'a. Lalu Rasulullah pun angkat tangan dan mendoakan agar diturunkan hujan ataupun diberikan rahmat kepada kumpulan ini. Kalau tak silap saya, hadis ni lebih panjang lagi, menceritakan bagaimana hujan tu turun lebih lama pula. Lalu Rasulullah mendoakan supaya hawalina, maknanya janganlah hujan ni pula membebankan, turunkanlah di sekeliling kami supaya dia tidak memberikan bebanan ataupun merosakkan pula tanaman tu tadi. Tapi dari satu aspek kita dapati bagaimana para sahabat ni meminta Rasulullah supaya mendoakan mereka. Maknanya tidak salah untuk orang yang saleh yang masih lagi hidup, kita minta mereka supaya mendoakan kita. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, menceritakan seorang perempuan yang ditimpa sakit ataupun ditimpa penyakit, lalu dia minta kepada Rasulullah supaya mendoakan buat diri dia. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna mar'atan sauda, datang seorang wanita yang sauda, yang berkulit gelap ataupun yang agak gelap, atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi dan dia mengaku bahawa aku ni adalah orang yang ada penyakit ataupun ditimpa penyakit. Lalu dia kata kepada Rasulullah, fad'ullahu li, fad'ullaha li, maka doakanlah aku. Lalu Rasulullah kata, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau bersabar, engkau akan dapat syurga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaka. Kalau engkau nak, aku boleh juga doa supaya Allah Ta'ala memberikan kau kesembuhan ataupun kesejahteraan. Lalu wanita ni memilih untuk bersabar. Masya Allah. Rasulullah akhirnya wanita ni memilih untuk bersabar. Mudah-mudahan dia akan dapat ganjaran daripada kesabaran dia tu dan dijanjikan syurga seperti mana yang Rasulullah sebutkan. Qalat asbir. Maka dia kata aku akan bersabar dan mudah-mudahan aku akan mendapat ganjaran daripada kesabaran aku ni tadi. Jadi kat sini kita dapat perhatikan bagaimana sebenarnya memohon doa daripada orang yang saleh ni bukanlah satu perkara yang adalah satu perkara yang diharuskan juga. Begitu juga perbahasan berkenaan tentang hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menyarankan supaya kita meminta doa daripada orang yang saleh yang lain juga. Dalam hadis yang lain ada diceritakan berkenaan tentang seorang tabi'in yang kalau tuan-tuan pernah dengar nama dia Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang Rasulullah sebutkan juga tentang doa dia adalah seorang yang sangat berbuat baik kepada ibunya. Kalau dia berdoa tentang sesuatu la abarrah, maka Allah Ta'ala akan perkenankan dia. Kalau sempat kamu berjumpa dengan dia, maka mohonlah doa daripada dia. Kalau tak silap saya, Umar juga yang berjaya jumpa lelaki ni. Maknanya kesungguhan Umar mempraktikkan apa yang dia pelajari dan dia meminta doa daripada orang yang saleh tu tadi. Kemudian hadis ni yang pertama, ini pengajaran berkenaan tentang bagaimana keharusan untuk kita meminta doa daripada orang yang saleh. Kalau mak ayah kita masih lagi hidup, maka mintalah doa daripada mereka, kerana mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan yang juga istimewa di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi sekiranya mereka adalah golongan yang baik dan saleh, maka adalah menjadi satu kewajipan juga pada saya buat kita untuk meminta doa daripada ibu dan ayah kita. Begitu juga dengan doa daripada guru-guru kita yang saleh. Mintalah doa daripada mereka, mudah-mudahan, mana kita tahu mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memakbulkan doa mereka.
sehingga kita sendiri mendapat kelebihan daripada doa mereka tu sendiri tadi. Kemudian daripada hadis ni juga pelajaran yang kedua, kita dapati bagaimana Rasulullah ni dia ada seni komunikasi dia dengan sahabat. Dalam keadaan ni kita perhatikan bagaimana Rasulullah memanggil Umar dengan panggilan yang baik, iaitu dipanggil ya akhi, wahai saudaraku, yang menyebabkan Umar rasa tak ada satu panggilan atau tak ada perkara dalam dunia ni yang lebih aku sukai daripada panggilan Rasulullah tu tadi. Begitulah juga kita kalau menjadi seorang pemimpin. Kalau kita jadi seorang ketua, maka kita seharusnya mempunyai komunikasi yang baik dengan anak buah kita. Kita panggil dengan panggilan yang baik. Jangan sampai kita merasakan diri kita terlalu tinggi. Kita hanya panggil dia, hey Zika, ataupun kita panggil dia seperti hamba. Kalau kita panggil saudaraku, ataupun kalau kita panggil my friend, kita panggil my brother, ataupun ya akhi itu tadi, saudaraku dan sebagainya, dia tak menjejaskan kedudukan kita sebagai seorang pemimpin pun. Bahkan dia akan menunjukkan kita ni adalah pemimpin yang berjiwa rakyat. Kita turun bersama dengan mereka, kita dekat dengan mereka, sehingga kita panggil dia macam mereka ni adalah kawan ataupun saudara kita ataupun brother kita, hey brother. Maka dia akan lebih rapat dengan kita dan dia lebih akan seronok untuk duduk dengan kita. Begitulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah panggil para sahabat ni dengan panggilan-panggilan yang baik, yang mendekatkan mereka dengan yang menyebabkan Rasulullah mudah untuk rapat dengan mereka. Bahkan kalau tuan-tuan pernah dengar yang Rasulullah memanggil ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, kalau tak silap saya, yang mana Rasulullah kenal sahabat dia dalam keadaan yang dalam keadaan yang sedih ataupun dalam keadaan yang ditimpa kesusahan. Ya Aba Umair, kalau tak silap saya, yang mana sahabat ni memiliki ma fa'alan Nughair, memiliki burung kecil ataupun dia tabiat ni suka memelihara burung ni tadi. Barangkali kalau tak silap saya dalam riwayat binatang peliharaan tu dah mati menyebabkan dia sugul. Lalu Rasulullah perasan dan Rasulullah tanya kepada dia, ma fa'alan Nughair, apa keadaan binatang peliharaan kau tu tadi? Maknanya Rasulullah tahu dan Rasulullah panggil dia dengan panggilan yang baik. Macam tu juga Rasulullah beri gelaran-gelaran yang baik kepada para sahabat yang lain, memudahkan urusan dia ataupun menunjukkan contoh yang baik antara ketua dan anak buah tu sendiri tadi. Itu pengajaran yang kedua yang kita pelajari daripada hadis ni. Pelajaran yang ketiga kita pelajari daripada hadis ni adalah bagaimana seorang anak buah juga, anak pimpinan ni, dia meminta izin dengan bos dia. Dia minta izin dengan bos dia, dia kata ista'adhana lil umrati. Umar ni dia minta izin untuk pergi umrah. Kalau ikutkan boleh saja kalau dia nak pergi umrah seterusnya, kerana itu pada dia urusan peribadi dia. Tetapi dia memaklumkan kepada ketua dia. Dia memaklumkan kepada Rasulullah, sekiranya apa-apa berlaku, maka Rasulullah tahu keadaan dia ataupun Rasulullah tahu situasi begitu. Lalu Rasulullah boleh buat keputusan yang mungkin sewajarnya. Jadi kat sini kita tengok bagaimana adab seorang pengikut ataupun anak buah tu tadi. Dia memaklumkan isti'zan, dia memaklumkan ataupun dia meminta izin kepada pemimpin dia untuk dia melakukan sesuatu. Ianya adalah satu contoh yang baik yang kita boleh pelajari juga daripada Sayyidina Umar, supaya keputusan yang kita buat ni tadi adalah atas perbincangan bersama dengan ketua kita ataupun bos kita ataupun sahabat kita yang bekerja sama dengan kita. Jadi saya kira cukup setakat ni untuk sesi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang hadis daripada Sayyidina Umar. Umar ni kita dah cerita banyak dah tentang kelebihan yang ada pada dia. Kemudian juga pengajaran daripada hadis ni, yang pertama tadi keharusan kita meminta doa daripada orang yang soleh. Kemudian kita tengok bagaimana reaksi komunikasi Rasulullah dengan sahabat ni. Dia panggil dengan panggilan yang baik, dia panggil dengan panggilan yang menyentuh ataupun yang mudah mendekatkan diri dengan para sahabat itu sendiri tadi. Dan kemudian yang ketiganya, bagaimana Umar berbincang ataupun meminta izin dengan Rasulullah sebelum dia melakukan perkara yang dia ingin lakukan. Jadi saya kira cukup setakat ni. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.